Salam dari AI Kampung Network. Kali ini kita akan membahas satu topik yang ramai rakyat masih salah paham, yaitu soal tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas negara-negara lain, termasuk Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar bercerita, tapi kita akan bedah isu ini, terangkan dengan jelas, dan berikan pencerahan yang paling penting. Karena sebagai rakyat Malaysia, kita tidak boleh hanya jadi penonton. Kita mesti jadi rakyat yang paham isu semasa, yang mampu berpikir dengan matang, dan seterusnya menjadi rakyat berilmu, rakyat yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Part 1. Pengenalan apa itu tarif? Tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barang impor. Contoh mudah, kalau syarikat Malaysia mau ekspor sarung tangan ke Amerika, kerajaan Amerika boleh kenakan tarif 10% ke 25%. Tujuan tarif biasanya lindungi industri tempatan Amerika supaya produk dalam negara mereka lebih murah berbanding impor. Bayangkan kamu ada gerai jual pisang goreng di kampung. Tiba-tiba ada orang luar datang buka gerai depan kamu, jual pisang goreng juga, tapi lebih murah sebab modal dia besar. Kalau tiada sekatan, habis pelanggan lari ke dia. Disinilah kerajaan main peranan. Mereka pasang satu, tol, khas. Siapa barang luar mau masuk, kena bayar cukai tambahan. Tol inilah yang dipanggil tarif. Bagi Amerika Syarikat, tarif dipakai macam senjata ekonomi. Ada 3 sebab utama kenapa mereka suka guna tarif. 1. Lindungi industri tempatan supaya produk buatan orang Amerika nampak lebih murah dan orang mereka terus beli barang sendiri. 2. Kutip hasil cukai macam kerajaan pungut tol highway. Tarif jadi sumber pendapatan negara. 3. Tekanan politik ekonomi. Kadang-kadang tarif bukan sebab ekonomi semata, tapi untuk beri tekanan pada negara tertentu. Jadi kalau orang tanya, apa itu tarif? Kita boleh jawab mudah. Tarif itu ibarat tol untuk barang luar yang mau masuk ke satu negara. Jadi, bila dengar berita Amerika kenakan tarif, bayangkan saja mereka letak tol tinggi untuk barang luar masuk negara mereka. Part 2. Tarif yang dikenakan kesan ke negara lain termasuk negara Malaysia. Bila Amerika Syarikat kenakan tarif kepada negara besar macam Cina, kesannya bukan kena pada Cina saja, tapi berantai sampai ke negara lain termasuk Malaysia. Bayangkan kita nih macam jiran yang berniaga tepi rumah besar Cina. Kalau rumah besar tuh kena sekatan, pelanggan yang selalu beli barang dari dia akan mulai cari alternatif. Kadang bagus untuk kita, kadang rugi juga. Kesan kepada Malaysia. Ekspor jadi lebih mahal. Kalau sarung tangan getah kita masuk Amerika, dengan tarif, harganya jadi lebih tinggi berbanding produk dari negara lain yang bebas tarif. Hasilnya, kita kalah harga. Sektor terkesan, elektronik, semikonduktor, sarung tangan getah, malah minyak sawit kalau tiba-tiba Amerika guna alasan alam sekitar untuk kenakan sekatan. Pelabur jadi berhati-hati bila suasana perdagangan tak menentu, syarikat asing pun ragu-ragu nak melabur. Langkah Malaysia. 1. Diversifikasi pasaran. Malaysia coba hantar lebih banyak barang ke ASEAN, Timur Tengah dan India supaya tak terlalu bergantung pada Amerika. 2. Perjanjian perdagangan bebas FTA supaya kita ada laluan tanpa tarif dengan negara lain. Contohnya melalui RCEP Perjanjian Ekonomi Komprehensif Serantau. 3. Inovasi nilai tambah. Kalau produk kita unik, contoh, sarung tangan perubatan dengan teknologi antibakteria, harga mungkin boleh lawan walaupun ada tarif. Persoalannya sekarang kenapa Malaysia beli pesawat Boeing dari Amerika? Ramai orang pelik, bila Amerika kenakan tarif, kenapa Malaysia pula sanggup beli Boeing? Bukankah itu macam kita, mengalah, atau menyembah kuasa besar? Soalan ini betul, dan keresahan rakyat itu wajar. Bila kerajaan umum pembelian besar-besaran, rakyat mulai bertanya, adakah ini benar-benar perlu? Atau hanya political gesture untuk jaga hati Washington? Hakikatnya, langkah itu adalah sebahagian daripada diplomasi ekonomi. Dalam dunia global hari ini, hubungan dagang bukan sekadar soal duit, ia soal survival dan kedudukan strategik. Bila Malaysia beli produk besar dari Amerika, itu ibarat isyarat persahabatan. Kami bukan musuh, kami masih kawan baik dalam perdagangan. Tujuannya jelas. Pastikan Malaysia kekal dianggap rekan dagang yang boleh dipercayai. Elakkan risiko kita masuk dalam senarai negara bermasalah yang mungkin disekat aksesnya ke pasaran Amerika. Menunjukkan Malaysia bukan sekadar penerima tekanan, tetapi sanggup berunding dengan cara sendiri. Kesan kepada Malaysia. Positif. Akses ekspor ke Amerika terpelihara, terutama untuk industri elektronik, sarung tangan, dan sawit. Kurangkan tekanan politik,
Amerika lebih sukar untuk menghukum Malaysia bila hubungan ekonomi erat. Kesan kepada rakyat. Rakyat rasa terpinggir, seolah-olah kerajaan lebih pentingkan image di mata kuasa besar berbanding kebajikan dalam negeri. Timbul persoalan, adakah pembelian itu benar-benar memenuhi keperluan negara, atau sekadar membeli hati? Kritikan dan realiti pahit. Walaupun keputusan ini menimbulkan keresahan, persoalan, dan ketidakpuasan hati rakyat, ia sebenarnya satu langkah proaktif. Sama ada ia berjaya atau gagal, sekurang-kurangnya Malaysia tidak berdiam diri, kita mencoba jalannya sendiri. Namun, ada juga suara yang berkata, kenapa tidak hentikan saja hubungan ekonomi dengan Amerika? Jawabannya, itu tidak semudah yang dibayangkan. Amerika masih antar pasaran ekspor terbesar Malaysia. Ribuan pekerja di sektor elektronik, sarung tangan, dan sawit bergantung pada pasaran itu. Putus hubungan sekelip mata akan mencederakan ekonomi kita sendiri lebih parah daripada menentang tarif itu. Kesimpulan, Malaysia sedang berjalan di tali halus, antara menjaga kedaulatan, meredakan kuasa besar, dan melindungi ekonomi dalam negeri. Ya, rakyat berhak rasa marah, ragu dan kecewa. Tetapi di sebalik semua itu, ada satu message penting. Dalam dunia perdagangan global, kadang-kadang kita bukan boleh menumbuk meja, tapi kita boleh main bijak dengan langkah diplomasi. Itulah realiti, dan itulah perjuangan Malaysia untuk terus berdiri di tengah-tengah kuasa besar dunia. Kritikan membangun. Malaysia tak boleh terlalu bergantung pada strategi, membeli hati, kuasa besar. Ia mungkin jadi penyelesaian jangka pendek, tapi untuk jangka panjang kita perlu perkukuh pasaran sendiri rantau supaya tak mudah digoncang bila Amerika buat sekatan. Bina identiti produk Malaysia yang kuat, contoh, sawit dengan pensi jilang hijau, elektronik dengan teknologi canggih, supaya kita bukan hanya bergantung pada harga murah. Diplomasi lebih seimbang, jangan terlalu bergantung pada satu kuasa. Sebaliknya mainkan peranan aktif dalam ASEAN dan dunia Islam. Kesimpulan Part 2. Tarif Amerika memang boleh menggoncang ekspor Malaysia, tapi bukan alasan untuk panik. Ia isyarat jelas bahwa Malaysia perlu lebih kreatif, berdikari, dan berani letak identiti ekonomi sendiri, bukan sekadar ikut arus kuasa besar. Part 3. Peranan rakyat saranan bijak. Elakkan spekulasi berlebihan. Jangan cepat percaya, Amerika benci Malaysia, atau ekonomi kita jatuh sebab tarif, tanpa fakta. Fahami logik tarif, ia bukan sekadar politik, tapi sebahagian strategi ekonomi global. Peranan rakyat. Sokong produk tempatan. Usaha tingkatkan kemahiran skill workforce, supaya industri kita tak hanya bergantung pada pasaran luar. Bijak menilai berita, jangan sebarkan maklumat separuh masak. Saranan bijak, anggap tarif ini cabaran untuk Malaysia lebih berdikari kreatif dalam ekonomi. Demikianlah pencerahan dari AI Kampung Network. Ingatlah, ilmu bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk menimbang dan membuat keputusan yang bijak. Jika Anda rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa terus bersama kami, karena di sini, kita bukan sekadar mendengar berita, tapi kita sama-sama belajar, berpikir, dan membina masa depan. Jumpa lagi di episode seterusnya.